Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai semua. Saya Nabila binti Muhammad, nombor matrik 296506. Bersama-sama dengan rakan saya Muhammad Nur Iqmal bin Hazali, nombor matrik 296496. Hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan tugasan perkumpulan bagi subjek pengantar komunikasi. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Muhammad Khairi Ahmad. Tajuk tugasan yang kami pilih adalah komunikasi organisasi, dan organisasi yang kami pilih adalah Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Pengenalan kepada organisasi PDRM. Menurut Saorda Narima dan Muhammad Yusof tahun 2003, organisasi adalah kerjasama beberapa kumpulan atau individu bagi mencapai objektif atau matlamat. Manakala menurut Greenberg dan Barrel tahun 2000, organisasi adalah satu struktur dalam sistem sosial yang terdiri daripada individu-individu yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan. Bidang komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah satu bentuk komunikasi yang berlaku di dalam diri seseorang. Ucapan atau dialog dalaman seperti berbicara atau bermonolog dengan diri sendiri adalah contoh komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih secara bersemuka seperti perbincangan dengan seorang pengurus dan kaki tangannya. Yang ketiga adalah komunikasi awam. Komunikasi awam adalah satu bentuk pengucapan awam yang diucapkan di hadapan khalayak ramai yang penuh dengan maklumat, pengetahuan dan kemahiran baru. Memberi ucapan, taklimat, ceramah adalah antara contoh komunikasi awam. Yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah satu bentuk komunikasi sebaran maklumat yang disampaikan melalui media massa, radio, televisyen, akhbar, buku atau majalah. Yang kelima adalah komunikasi kumpulan. Komunikasi kumpulan adalah satu kumpulan kecil atau tidak terlalu besar, sama ada secara lisan atau sebaliknya dengan cara berkongsi maklumat seperti bermesyuarat. Yang keenam adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah satu bentuk komunikasi bermatlamat untuk menambah baik persekitaran dan hasil sesebuah organisasi. Ianya melibatkan komunikasi dan organisasi. Yang ketujuh adalah komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya adalah satu proses berkongsi makna dengan individu lain yang berbeza budaya. Dan yang terakhir adalah komunikasi atas talian. Komunikasi atas talian adalah komunikasi yang dijalankan secara elektronik dan tanpa sempadan sejajar dengan perkembangan teknologi digital seperti email. Amalan komunikasi organisasi. Amalan komunikasi yang diamalkan oleh organisasi PDRM adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terbagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, hubungan dalam organisasi, yang kedua, hubungan dengan pihak luar organisasi, yang ketiga, hubungan antara individu dan organisasi. Komunikasi organisasi memudahkan organisasi PDRM melaksanakan sesuatu tugas dengan berkesan. Terima kasih Mila. Saya Muhammad Nur Iqmal bin Ghazali, nombor matrik 296496, akan menerangkan tentang kesan amalan komunikasi organisasi terhadap pencapaian matlamat organisasi PDRM. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk menjamin semua arahan diterima oleh kaki tangan bawahan. Ini bermakna penghantar komunikasi ataupun komunikasi itu sendiri amat penting bagi setiap organisasi yang ada. Pembincangan dan hubungan sosial yang sangat baik berkesan untuk menyelesaikan konflik, pertikaian kecil dan rasa tidak puas hati di kalangan semua masyarakat. Ini menjamin masalah dapat diselesaikan dengan cara komunikasi. Ketulusan dalam komunikasi antara majikan dan pekerja membantu memupuk budaya kepercayaan dan hormat di tempat kerja. Ini bermakna dengan komunikasi dapat meningkatkan kesepahaman antara peringkat yang lagi atas dengan yang bawah dengan cara berkomunikasi. Koordinasi merentas struktur organisasi, integrasi teknologi, pembangunan dan sistem prosedur sumber manusia dan budaya organisasi, maka penerimaan dapat menerima semua data yang diperlukan dengan cara komprehensif
tepat dan telus. Selain daripada itu, bagaimana amalan komunikasi organisasi boleh ditingkatkan oleh Polis Diraja Malaysia? Membina hubungan dalam organisasi di mana setiap anggota PDRM bekerjasama dan berkongsi maklumat untuk mencapai matlamat organisasi. Untuk mencapai matlamat organisasi, komunikasi amatlah penting untuk membina hubungan antara Polis Diraja Malaysia, tak kira awam dan sebagainya. Selain daripada itu, mengadakan seminar kefahaman dan motivasi pekerja dan komunikasi berkesan. Ini dapat meningkatkan jati diri dalam komunikasi antara orang atas dan orang bawah ataupun dengan orang awam. Mengadakan program yang melibatkan anggota Polis Diraja Malaysia, mempraktikkan pemahaman tentang amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Ini dapat menaikkan semangat jati diri dan kepercayaan orang awam terhadap Polis Diraja Malaysia. Akhir kata, kejayaan dalam mencapai objektif organisasi bergantung kepada komunikasi yang berkesan. Apabila orang di dalam syarikat mendapat komunikasi yang berkesan antara satu sama lain, mereka lebih mampu untuk menjalankan tugas dengan lancar dan berkesan. Justru adalah digalakkan agar kepentingan komunikasi dipraktikkan secara efisien dalam organisasi Polis Diraja Malaysia agar mampu melaksanakan tugas dengan bertunjangkan misi dan visi yang jitu. Sekian, terima kasih.